Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Tajuddin. Saya akan membentangkan tentang institusi intelektual Islam sebagai asas pembinaan tamadun Islam. Pendahuluan, apabila kerajaan Bani Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masihi dan Bani Abbasiyah 750 hingga 1258 Masihi diasaskan, Islam telah mula dilihat bertapak di Nusantara. Tarikh yang sering dikaitkan dengan pertapakan Islam di Nusantara ialah tahun 674 Masihi. Kerana dikatakan telah terdapat pertempatan orang Arab Islam di pantai barat Sumatera dan di Jawa. Sekiranya pertapakan Islam dinilai berdasarkan pada tarikh ini, ianya berlaku pada zaman kerajaan Bani Umayyah di bawah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hamka telah membincangkan tentang perkara ini berdasarkan sumber Cina berkenan dengan sejarah Jawa bahawa telah terdapat perkampungan orang Arab di sebelah barat Pulau Sumatera dan Raja Taceh, yang pada masa itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan ini terbukti bahawa orang-orang Arab telah berlayar melalui lautan India dan membuat perkampungan di negeri-negeri yang mereka singgah sejak memulanya tahun Hijrah yang pertama. Pengaruh Islam dalam intelektual dan penulisan di alam Melayu. Islam sememangnya menggalakkan umatnya mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan, iaitu Surah Al-Alaq. Kepentingan ilmu pengetahuan dalam Islam ini diberi perhatian yang sewajarnya oleh umat Islam, khususnya masyarakat Islam alam Melayu. Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas pernah mengatakan bahawa Islam membawa semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan sahaja di kalangan istana dan keraton, malah sampai juga dengan lebih merebak di kalangan rakyat jelata. Alam Melayu sebelum Islam didominasi oleh beberapa kepercayaan, antaranya agama Hindu, Buddha dan juga animisme. Dalam konteks ilmu, terutamanya ilmu sastera, telah banyak dipengaruhi alam Melayu sebelum Islam didominasi oleh beberapa kepercayaan, antaranya agama Hindu, Buddha dan juga animisme. Dalam konteks ilmu, terutamanya ilmu sastera, telah banyak dipengaruhi proses pengislaman masyarakat alam Melayu, telah memperlihatkan perubahan-perubahan dalam aspek kebudayaan dan cara hidup masyarakat Melayu, termasuklah dalam aspek ilmu pengetahuan. Perubahan dalam aspek ilmu pengetahuan telah berlaku secara berperingkat-peringkat apabila perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan agama Islam semakin meningkat. Kedatangan Islam juga telah mengubah minda masyarakat Melayu ke arah perkara yang bersifat ilmiah dan saintifik, serta menafikan bahawa kepercayaan sebelumnya lebih tertumpu kepada unsur tahyul dan khayalan. Apabila Islam telah diterima oleh masyarakat alam Melayu, maka penyebaran agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan Islam telah dibangunkan oleh para ulama dan pendakwah Islam. Seluruh anggota masyarakat termasuk raja-raja dan para kerabat, para pembesar serta rakyat jelata telah didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam. Perkara ini telah mengubah persepsi masyarakat Melayu terhadap nilai-nilai agama, kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada lebih Islamik berbanding dahulu. Dengan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam telah mengubah pandangan masyarakat Melayu terhadap pegangan agama, budaya dan keilmuan. Contohnya, Raja-Raja Melaka seperti Sultan Iskandar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riwayat Shah yang ciptakan ilmu memandang tinggi nilai ilmu pengetahuan para ulama dan kitab-kitab. Terima kasih kepada Muhammad Syafiq. Nama saya Muhammad Najib Irfan bin Muhammad Nazari. Pusat keintelektualan alam Melayu.
Pengaruhi Islamisasi juga telah mengubah rantau alam Melayu menjadi pusat pengajian dan penyebaran agama Islam dan pusat kecemerlangan tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para sastrawan dan ilmuwan. Pasai banyak dikaitkan dengan perkembangan penulisan dan kesusasteraan kerana ia adalah kerajaan awal yang menerima Islam di alam Melayu. Di sini, dikatakan bermulanya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan yang menjadi bahasa penyebaran Islam dan kesusasteraan. Islam dan tulisan Jawi telah digunakan. Hasil-hasil sastra dipengaruhi oleh unsur-unsur agama, khususnya sastra kitab. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, cerita para nabi dan sejarah hingga lahirnya hikayat Raja-Raja Pasai. Selain itu, antara penulisan-penulisan lain yang dihasilkan oleh Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Nabi Mu'rash dan Hikayat Amir Hamzah. Melaka. Kegiatan penyebaran Islam telah diteruskan oleh Kerajaan Melayu Melaka. Istana, rumah, masjid dan surau telah berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah. Selain tempat menuntut ilmu pengetahuan, istana juga berperanan sebagai pusat perbincangan perpustakaan, tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab, serta tempat penyimpanan karya-karya Islam seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Dar al-Manzum. Tahap pendidikan di Kota Melaka juga merangkumi peringkat rendah dan peringkat tinggi. Para pelajar terdiri daripada masyarakat tempatan dan yang datang dari tempat lain seperti dari Jawa. Institusi Pulau Upeh Melaka dikatakan pernah menerima pelajar dari Jawa, antaranya Sunan Bonang, Sunan Giri iaitu antara wali Sogo yang terkenal di alam Melayu. Aceh telah berkembang menjadi pusat perkembangan penulisan agama dan sejarah. Ulama-ulama Aceh yang masyhur telah melahirkan banyak karya-karya tersohor seperti Hamzah Fansuri yang menghasilkan syair burung pingai, syair perahu dan syair al-asyikin. Selain itu, Syekh Nuruddin al-Raniri pula telah menghasilkan Bustan al-Salatin dan Hujjatu al-Siddiq, manakala Rauf Singkil menulis kitab Mir'atu al-Tulab. Seterusnya adalah Patani. Patani telah melahirkan ramai ulama yang masyhur dan menghasilkan banyak penulisan, antaranya Syekh Daud Abdullah Al-Patani yang menghasilkan karya hampir 57 buah yang mencakupi semua bidang pengajian Islam seperti Muniyat Al-Musalli dan Furu' Al-Masail. Kelahiran institusi pengajian pondok dan madrasah. Dengan perkembangan proses menuntut dan pencari ilmu di kalangan masyarakat Melayu, maka secara tidak langsung telah muncul tempat-tempat yang berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada peringkat awal, antara institusi ilmu yang menjadi tumpuan menuntut ilmu ialah Istana Sultan, rumah guru, surau serta masjid. Seterusnya muncul institusi pondok yang telah berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tumpuan anggota masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi yang diajar oleh Islam. Pengembangan ini telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhannya. Sistem pondok dikenali di tanah Melayu adalah sebagai satu sistem pembelajaran yang pembelajaran dengan murid-murid mengelilingi guru yang mengajar mereka dengan menadah kitab, dan sistem telah wujud sejak zaman permulaan Islam yang disebut sebagai istilah halaqah, iaitu murid-murid duduk bersila dalam satu bulatan sambil mendengar guru yang sedang mengajar. Kesimpulannya, Islam dan alam Melayu adalah perkara yang sering dikaitkan apabila membincangkan persoalan keganasan. Kesimpulannya, Islam dan Melayu adalah perkara yang sering dikaitkan apabila membincangkan persoalan pegangan dan amalan dalam masyarakat Melayu. Kedatangan Islam ke alam Melayu selewatnya pada abad ke-15 Masihi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek, antaranya politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga keilmuan. Keistimewaan agama Islam yang syumul, praktikal dan universal memudahkan proses transformasi kehidupan masyarakat Melayu kepada cara kehidupan berteraskan Islam. Malah ajaran Islam sesuai dengan cara kehidupan masyarakat alam Melayu yang terkenal dengan kesatuan dan tata susila yang tinggi. Pemikiran masyarakat Melayu telah berjaya diubah dengan cara pemikiran sesuai dengan norma-norma Islam. Pengaruh Islam dalam intelektual telah mengubah sepenuhnya nilai-nilai kepercayaan terhadap mitos dan tahayul yang dipegangi oleh masyarakat Melayu zaman pra-Islam kepada nilai akidah yang sebenar. Keilmuan yang berlandaskan akidah menjadi satu proses yang penting dalam mengubah kefahaman masyarakat dalam lapangan ilmu
terutamanya yang berkaitan dengan kesusasteraan. Kesusasteraan Melayu telah berubah kepada kesusasteraan Melayu Islam dengan penambahbaikan dan penulisan dengan mengambil kira pandangan dan juga nilai-nilai. Penulisan bahan rujukan ilmiah dalam bidang agama juga telah membuka ruang kepada perkembangan intelektual orang Melayu dalam lapangan ilmu agama khususnya. Ini dapat dilihat apabila orang Melayu telah menjadi ulama yang tersohor dan menghasilkan pelbagai karya yang bermutu tinggi yang menjadi rujukan dan kajian sehingga hari ini. Proses Islamisasi ilmu telah berterusan dengan memperlihatkan pelbagai gabungan idea antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah berlaku seiring dalam membina ketamadunan Melayu yang cemerlang.